kita nak bergerak ke depan, kita nak tahu apa yang akan bergerak, yang variable factor dia. Kerana Z dia adalah constant factor, dia tidak akan berubah. Dalam arti kata lain, dia jadi macam tu saja. Tapi manusia, dominan dia pada aktif. Maksudnya dia akan sentiasa aktif, dia sentiasa akan bergerak daripada satu picu kepada satu picu, posisi kepada satu posisi. Maka sebelum dia dapat melaksanakan tugasan ataupun tanggungjawab dia sebagai manusia, dia kena tahu apakah manusia. Dalam arti kata lain, dia kena tahu kalau dia bawa kereta yang macam mana, kelajuan yang macam mana, pandu sebelah kiri ke sebelah kanan. Dia kena tahu tentang kereta. Maka manusia juga kena tahu tentang diri dia. Maka bila dia tahu diri dia, baru dia akan tahu di mana dia akan bergerak. Maka di situ datangnya hukum yang perlu dipatuhi oleh setiap manusia. Perlu ada ilmu, perlu ada adab, perlu ada kreativiti, dan perlu ada ekonomi. Maka di situ setelah keempat-empat ni dia penuhkan, maka dia boleh memahamkan status dia sebagai mana manusia. So daripada situ dia akan bergerak. Dan bagi apakah yang bergerak? Dia bergerak daripada satu posisi kepada satu posisi dalam satu posisi, satu ruang yang tidak berubah. Maksudnya ruang tidak berubah. Ruang tu adalah Z. Ruang alam itu tidak berubah. Dia tetap kekal di situ. Setiap X itu akan datang, dia akan pergi, datang akan pergi, datang akan pergi. Maka setiap kali datang dan perginya Z itu tadi, alam itu tetap yang sama. Maknanya di sini dalam kata lain, X akan pergi, mati. Dia akan digantikan oleh X yang baru. Maka X yang baru juga akan tertakluk dengan hukum X yang dah pergi. Dia tidak boleh keluar daripada yang itu tadi. Maka dia adalah satu proses kesinambungan. Dia adalah proses di mana dia berjalan terus sehingga sampai kepada titik yang terakhir dia akan berhenti. Maka bagaimanakah proses itu berlaku adalah dia berjalan dengan ilmu, okay? Ataupun dia berjalan tanpa ilmu. Itu ada dua faktor. Maksud tanpa ilmu macam mana? Dia hanya melaksanakan apa yang dia dengar, okay? Dia tak laksanakan apa yang dia lihat, dia tak laksanakan apa yang dia rasa, dan dia tak laksanakan apa yang dia baca. Boleh tak berlaku? Keempat-empat perkara itu dia tak laksanakan, atau dia tak buat. Adakah boleh berlaku? Kalau dia tak melihat, tak merasa, tak membaca apa semua, jadi macam mana tentang pengetahuan? Maka itu jawabnya kat situ. Maka bermakna di situ perkara itu adalah sesuatu hukum mutlak mustahil. Dia bergerak tanpa ada ilmu, betul kan? Makanya ilmu tu wujud tak bagi setiap individu? Wujud berdasarkan kapasiti yang dia fahami. Artinya dia baca, tapi dia baca tak semestinya dia akan buat apa yang dia baca. Mungkin dia hanya buat apa yang dia dengar. Baca dengan yang dia dengar benda yang tak sama. Tapi mana satukah yang dia akan ikut? Adakah dia akan ikut yang dengar atau dia ikut yang baca? Maka di sini datangnya faktor empirical. Empirical ni maksudnya perkara-perkara yang perlu ada suatu penilaian ke atas keempat-empat perkara ini tadi sebelum dia melakukan sesuatu. Dia kena lihat dulu apa yang dia lihat tu. Kemudian dia kena dengar juga apa yang dia dengar atas perkara yang dia lihat. Sama tak? Aku lihat macam ni. Tanya dengan orang yang lihat, apa yang kau lihat tadi? Aku lihat bulan. Oh, aku pun tengok benda yang sama. Jadi lihat pada perkara yang sama tetapi masih perlu penyaksian, disaksikan oleh seseorang yang lain. Kau lihat tak benda yang sama? Lihat. Apa yang kau lihat? Sama tak dengan apa yang aku lihat? Maka itu menjadi sebagai satu pembuktian kepada pasal itu kena empirical, itu kena wujud. Kemudian yang ketiga, kita kena rasa. Betul ke macam ni? Kalau kata manis, kau rasa. Aku rasa manis. Kau rasa macam mana? Aku pun rasa manis. Maka perkara ini kita dapat sama-sama bersetuju bahawa apa yang kita rasa ni adalah manis pada saat ini. Mungkin besok kita ada cari manis lah. Jadi yang keempatnya tadi tu adalah dia baca. Maksudnya yang ketiga baca. Yang keempat tu adalah merasa. Yang ketiga dia baca. Bila dia baca dan kawan dia pun baca juga. Tetapi persoalan baca dengan kefahaman berbeza. Dia baca tapi dia tak faham. Semua lagi baca,
dia faham. Maka daripada pembacaan antara faham dan tidak faham tadi juga mengasingkan bagi setiap kapasiti ataupun nilai X. Keempat-empat itu melalui proses yang sama. Setiap X itu melalui keempat-empat proses yang sama, tak ada satu pun yang tertinggal. Tetapi persoalan yang membezakan di antara X1X pada 1X, nilai yang diperolehi daripada keempat-empat itu tadi. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Mungkin ratio dia kalau A, B, C, D 1, 2, 3, 4 contohnya. Tak sama, tak 1, 1, 1, 1. Dia ada perbezaan di situ. Maka daripada perbezaan-perbezaan itu tadi, ada seorang tu lebih kepada baca. Dia tak ada pun pergi melihat contohnya. Dia tidak ada pun mendengar, dia cukup dengan baca je saja. Maka dengan apa yang dia baca, dia terus percaya dengan apa yang dia baca. Maka apabila itu berlaku, maka dia ada satu rujukan pengetahuan dia. Maka dia tidak ada empirical value dia kat situ. Dia tidak bergerak bertanya dengan orang contohnya. Dia tak melihat dengan orang. Dia tidak mendengar daripada seseorang. Dia hanya sekadar membaca saja. Maka daripada situ, apa yang dia faham berdasarkan kapasiti dia pada saat itu, dan itu juga tidak melengkapkan proses dia sebagai perfection sebagaimana manusia. Dia perlu ada proses-proses yang keempat-empat ini digerakkan untuk dia berada pada satu posisi yang melayakkan dia untuk menyatakan sesuatu pada kapasiti dia sebagai X. Nampak kat sini? Halus tak bagi dia? Jadi kalau kita tak faham kat sini, pada peringkat pengetahuan untuk mendapatkan ilmu juga sudah ada kepincangan. Kerana bila kita faham, contohnya kita baca sesuatu, kita baca buku, maka kita baca buku dan kita lihat pada buku tu tertulis begini, 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 begini. Maka kita akan terus menerima di situ tanpa kita ada proses yang lagi tiga, melihat sendiri betul tak sama berlaku tak apa yang dia cerita dalam buku ni tadi. Dia kata orang ni mesti macam ni, macam ni. Jadi tak sama tak? Tak sama berlaku. Maka di situ ada soalan. Maka ada proses memahamkan setiap sesuatu yang berlaku itu sehingga mencari jawapan. Maka proses itulah akhirnya akan melahirkan yang kita katakan ilmuwan. Soalan? Jadi keilmuan tu nak walaupun dia dah dapat keempat-empat ni, perlu ada empirical value tu tadi ataupun pembuktian yang mana dia kena cari lah. Maka proses pencarian itu tadi yang mana yang akan menyebabkan dia berada di dalam suatu posisi untuk dia membuat satu keputusan. Jadi sebelum dia membuat sesuatu keputusan, dia kena empat-empat ni dia kena pastikan bagaimanakah faktor kefahaman yang dia miliki atas empat perkara itu. Kalau dah tepat, dia dah rasa sesuai dengan apa yang telah dia lekapkan, maka di situ juga menjadi sesuatu yang tidak ada satu order ataupun aturan teratur. Maka dia akan menjadi benda yang masih random lagi. Dia boleh buat apa yang dia rasa betul tak betul. Maka di sini peranan dalam ontologi, kita sentiasa meletakkan setiap sesuatu itu ada parameter dia. Kalau tidak ada parameter, maka kita akan berada dalam satu ruang ataupun satu ruang yang mana kita akan definekan dia sebagai at, bukan in. Maksudnya dia at this place, not in the place. Jadi kita tidak lagi bercerita tentang titik di mana kita berada, tapi dalam ruang yang kita berada saja. Maka itu akan jadi masalah. Tapi kata saya tempat yang sama juga. Saya duduk dalam rumah sama, ya betul. Tapi awak duduk di ruang tamu. Tetapi dia duduk di dalam bilik air. Dia tu duduk dalam. Jadi kedudukan itu tidak dapat dikenal pasti, dan akhirnya orang yang duduk dekat dalam di ruang tamu akan bercerita tentang kondisi keadaan di dapur. Dan bagi dia dah berada dalam rumah tu, maka semua tu melingkupi atas pengetahuan dia. Faham tak sini? Sedangkan tak semestinya sama dengan apa yang dia fahami. Memang dia berada at that place, not in the place. In which area? In the place, dalam rumah or di rumah.
Kan dia bezakan it, at, in, on, kan? Maksudnya di dalam rumah, di dalam di kawasan tamu, di dalam rumah ni. So dia ada satu proses yang mana melibatkan pergerakan sehingga akhirnya keilmuan itu telah dipenuhkan. Maka apakah keilmuan tadi? Semua perkara itu mesti membawa fakta yang jelas. Persamaan di antara kesemua itu tadi dengan keempat-empat nilai yang sama. Kalau satu, semua satu. Tak boleh ada satu yang lebih dan ada satu yang kurang. Tidak boleh ada kepincangan di antara melihat, mendengar, membaca dengan merasa. Keempat-empat parameter ini tadi mesti pada nisbah yang saya katakan tadi. Nisbah dia A, B, C, D, 1, nisbah 1, nisbah 1 dan 1. Apabila ada sesuatu itu lebih, kan, 2 contohnya, maka automatically dua ini telah membincangkan keadaan tu, pemberat dia kepada mendengar saja, bukan berat pada yang lain. Jadi dia perlu dilaraskan supaya keempat-empat itu menemui titik yang sama. Maka di situ dari segi nisbah dia mesti 1, 1, 1, 1. Barulah ianya dapat digunakan sebagai permulaan kepada pelaksanaan. Maka apabila ini berlaku, keempat-empat ini berlaku pada titik yang pada nisbah yang sama 1, 1, 1, 1, maka itu telah melengkapkan perkara yang pertama, iaitu penerimaan dalam 7 nilai tetap. Okey, bila dah terima, kita perlu laksanakan tu tadi. Dah laksanakan, kita kena ada kesabaran. Jadi proses itu berlaku. Itu saya belum masuk lagi. Saya cuma fahamkan pada Zaidi tentang faktor keilmuan. Ilmu tu mainkan peranan kerana dia ada 4 parameter yang akan menentukan, dan nisbah dia mesti balik kepada 1, 1, 1 dan 1. Dia tak boleh ada lebih daripada yang 1. Satu tu adalah penerimaan lah. Bukan, maksudnya nilai dia, kalau dikatakan 1 tu maksudnya dia nampak benda tu bulat. Okey. Kemudian dia pergi tempat lain, dia dengar orang cakap begitu bulat, dengar contohnya. Kemudian dia baca bulat. Kemudian dia pergi, dia rasa oh bulat. Okey, itu semua telah pun melengkapkan nilai 1, 1, 1, 1. Kalau satu dia bukan bulat, dia ada lonjong sikit, jadi lain. Faham tak sini? Jadi dia mesti ada balik kepada titik persamaan. Jadi pada perbezaan, ini berbeza ni. Bukan berbeza tu kita salah tak salah. Berbeza sebab melihat berbeza dengan mendengar. Mendengar berbeza dengan membaca. Membaca berbeza dengan merasa. Jadi perbezaan ini kena ada satu titik persamaan dia. Maka tu saya katakan tadi, apakah persamaan dia? Dengar pun sama, lihat pun sama, baca pun sama, merasa pun sama. Maka itu menjadi sebagai titik yang pertama untuk proses penerimaan. Lagi? Daripada proses ni tadi, barulah kita ada Z. Okay. Kerana apabila kita telah penuhkan ilmu, maka perkara yang kedua adalah adab. Okay. Adab pertama sekali berkait tentang diri sendiri. Perkara yang kedua, adab dengan di sekeliling dia. Maka adab ni ada dua area, dua zone yang perlu difahami, makro dengan mikro. So bila masuk kepada makro, artinya dia duduk dalam satu ruang yang namanya alam semesta. Okey. Bila sebut mikro, itu adalah diri dia. Okay. Diri dia sendiri yang berada dalam ruang makro yang besar. Dia ada satu titik tadi. Maka di dalam hubungan di antara mikro dan makro telah mewujudkan satu garisan yang dinamakan garisan X dan garisan Y. Kerana tanpa ada garisan X dan garisan Y, maka tidak ada ruang. X untuk dia berjalan, Y untuk dia meletakkan proses-proses lapisan bagi setiap unsur yang wujud di mana posisi dia. Kalau tidak, dia hanyalah umpama macam selai kertas saja, macam permaidani je. Artinya semua duduk pada bumi yang sama, betul tak? Tapi
itu adalah hukum bagi X. Tak kira apa manusia sekalipun, dia akan berpijak atas bumi. Tak ada manusia yang layang-layang, duduk atas awan, duduk atas apa. Walaupun dia duduk atas gunung, gunung itu juga tetap berpaksikan ataupun berlandaskan kepada bumi. Maka dia duduk tingginya daripada orang lain kerana dia berada di tanah tinggi, bukan kerana dia tinggi. Kerana kondisi platform ataupun landasan yang dasar yang dia injak telah menyebabkan dia berada pada posisi tinggi. Tetapi secara realiti semua sama X. Maka datangnya peranan Y. Peranan Y itu tadi yang akan meletakkan posisi-posisi X ini tadi kepada apa prosesnya tadi. Di situ wujudnya dengan adanya X, adanya Y, ada ruang-ruang lagi, ruang untuk gas yang unsur-unsur dan sebagainya, dan ruang wujudnya bumi, wujudnya bulan, wujudnya planet, wujudnya segala macam yang ada di sekeliling itu tadi. Jadi barulah ada posisi. Kalau dia hanya satu tempat yang sama, maka di mana letak bumi, mana letak planet, mana letak bintang dan sebagainya, matahari, tempat yang sama. Tapi kerana dia ada lapisan, sebab tu wujudnya Y, maka ada jarak itu akan menunjukkan okey, pada jarak sekian bulan, pada jarak sekian matahari, pada lingkaran masing-masing. Maka daripada proses itu tadi, wujudnya satu ruang yang namanya bumi. Maka bumi itulah wujudnya satu makhluk yang nama dia manusia. Manusia itu tadi duduk di atas satu posisi yang telah meletakkan dia sebagai suatu makhluk yang akan bergerak di dalam lingkungan Z secara total. Dalam kata lain, dia memiliki kapasiti sebesar Z. Jadi mungkin tak wujud tak ada makhluk lain ke, wujud apa makhluk lain di planet lain. Kita hanya hari ini kita bercerita tentang X. Jika wujud sekalipun, dia wujud kerana dia menyokong. Bukan dia sebagai premier dia, bukan sebagai prime dia, bukan sebagai keutamaan dia. Dia menyokong. Sebagaimana dalam tubuh badan manusia ada bakteria-bakteria, ada virus-virus, ada bermacam-macam unsur-unsur gas dan sebagainya macam yang bertindak sebagai suatu sistem yang bergerak, dan akhirnya manusia itu bergerak dengan suatu mekanisme yang menghimpunkan semua unsur-unsur di dalam alam semesta, dan dia dapat bernafas menggunakan udara, dia dapat mengalirkan darah dengan adanya cecair air, dia ada api yang memanaskan supaya berlaku proses pemanasan dalam tubuh badan. Jadi semua itu berlaku kerana apa? Kerana ada faktor Y. Ruang itu tadi Y, maka wujud tu semua tadi tu ruang tu tadi. Jadi masing-masing ada lokasi dia, pergerakan dia semua macam mana. Maka ini dah yang berlaku kepada faktor ZX di dalam Z. Maka di situ perlunya bagaimana cara untuk dia berhadapan dalam lingkungan yang makro itu tadi. Dia perlu tahu tertib dia. Maka di situ datangnya adab. Contohnya, orang tengah bercakap, dia diam. Itu contoh-contoh yang paling mudah. Sebab apa? Sebab itu tandanya dia beradab. Bukan tanda itu beradab dari segi konsep emosional ataupun psikologi. Nampak dia tak beradab. Jadi tak beradab pun orang cakap, dia pun nak cakap juga. Jadi kita nampak di sudut itu emosi. Tetapi dari sudut dalam ontologi, empirical value yang kita kena faham kat sini, bila dia tengah bercakap, orang bercakap, maka dia tak dekat mesej itu tak akan sampai. Dan dia mesti ada sifat berlawan, mesti ada yang mengantar dan mesti ada yang terima. Jadi kalau kedua-duanya bercakap, maka mesej tidak akan sampai dan mesej tidak akan dapat diterima. Maka asal faktor itu tadi menyebabkan tidak ada apa-apa yang sampai kepada yang menyampaikan. Maka dari segi faktor itu tadi, yang menyampaikan akan bersangka bahawa disampaikan telah menerima dan memahamkan apa yang dia cuba sampaikan, sedangkan dia tidak dapat sampaikan kerana dalam masa dia menyampaikan, yang patut menerima, tapi pada masa yang sama juga yang menerima pun nak menyampaikan. Maka berlakulah pelanggaran di tengah-tengah, tengah-tengah di sini contohnya. Maka daripada situ faktor tu tadi menyebabkan suatu ruang baru yang mana tidak ada manfaat kepada yang menyampaikan, yang menerima. Maka itu tidak
mendatangkan keharmonian. Jadi dia tak faham apa dia cakap, dia tak jelas apa dia cakap. Jadi dia buat tindakan yang melihat tu pula. Macam kata apa, cara dia tak sudah bercakap tapi tak faham lagi. Sedangkan dia tak, memang dia tak faham sebab proses tu tak berlaku. Jelas kat sini. Maka bukan kerana adab ni maksudnya jalan tunduk tu, tak. Adab ini apabila semua pelaksanaan mengikut hukum X dan hukum Z, itulah adab. Apabila X berjalan dengan hukum X dan juga hukum Z, maka itu adalah adab kepada X. Okey, clear? So, daripada situ barulah wujudnya perjalanan. Maka apabila dia melihat sekeliling, dia lihat apa yang ada di sekeliling dia dengan pengetahuan dan juga apa yang telah diperolehi dalam 4 pengetahuan itu tadi, maka dia telah dapat memikirkan, menghasilkan suatu reaksi, efek daripada proses itu tadi, sesuatu yang baru. Maksud yang baru tu mungkin, okey, macam ni saya kena ada dapatkan buat satu ruang lah, mungkin ruang almari ke, macam ni, letakkan buku. Maka dia telah membangunkan sesuatu yang baru. Apa dia? Dia bangunkan almari. Kenapa dia perlukan almari? Sebab dia dah faham, dia kena ada satu ruang untuk letak benda ni. Maka di situ datangnya kreativiti yang ada dalam diri dia. Maka dia telah memikirkan, aku perlukan satu almari untuk letakkan benda-benda macam ni. Jadi, maka almari itu dah wujud belum? Belum. Dia dalam bentuk idea, dalam segi konsep. Dia adalah sesuatu yang datang setelah proses yang pertama yang saya terangkan tadi tu. Okey, yang empat ni. Daripada empat yang tu, lepas adab dia ikut aturan semua tu. Jadi dengan adanya pemahaman dia tu, dia telah menghasilkan satu benda yang belum tu tahu je. Tak ada pun. Apa dia? Almari tu tak wujud. Maka apa dia perlu buat? Maka dia kena bangunkan sesuatu daripada sesuatu kepada sesuatu. Maksudnya, kalau dia nak bangunkan almari, maka dia kena cari apa yang perlu dia buat untuk dihasilkan almari supaya dia dapat letak buku. Maka apa dulu? Dia perlu kayu. Maka dia kena mencari kayu. Apa lagi? Aku perlu kayu ni, nak kena potong. Potong gunakan apa? Okey, ada proses satu. Maka dia bangunkan alat untuk memotong. Lepas tu apa dia? Nak ikat dia. Apa? Kena ada cara nak ikat. Kita pakai gam. Pakai gam tak kuat. Okey, pakai paku. Maka dia kena mencari paku. Tak ada paku, dia kena buat sesuatu sebagai paku. Jadi akhirnya dengan segala perkara ini tadi, dia telah melaksanakan satu proses keilmuan. Okay. Dengan berlandaskan kepada semua keperluan-keperluan yang bertepatan dengan apa yang telah dia miliki, iaitu ilmu yang dia miliki, daripada pengetahuan tadi itu. Dan selepas itu, yang masuk peringkat yang ketiga, dia dapat sampai ke situ, maka peringkat yang seterusnya, dia telah dapat menghasilkan kan. Okay. Dia menghasilkan, maka dia telah melakukan creativity. So, di dalam sains ini dipanggil R&D. Okay. Dia kaji itu, kaji ni, kemudian dia buat implementation. Jadi di situ dia panggil apply. Kalau dalam sains dipanggil applied science. Kita apply kan apa yang telah kita fahami, dan di situ kita kena buat dikatakan empirical tadi. Bila kita kena buat dia punya ujian untuk memastikan ketepatan atas apa yang ingin dia laksanakan. Contohnya, saiz dia sesuai tak letak buku. Dia kena pastikan saiz berapa besar, buku berapa tinggi yang boleh masuk. Jadi jangan dia buat nanti tak boleh masuk buku. Maka dia akan buang masa dekat situ. Jadi semua ni berlaku dalam proses kreativiti sehingga akhirnya dia mencapai suatu jawapan. Okey, dia mesti hasilkan macam ini bentuk dia. Maka dia membangunkan almari berdasarkan kepada semua maklumat-maklumat, semua informasi yang telah dia perolehi lebih awal, dan daripada situ dia kumpulankan semua itu jadi menjadi sebagai referensi kepada dia untuk menghasilkan sesuatu daripada peringkat yang ketiga, iaitu kreativiti yang dia miliki. Selesai daripada situ, seterusnya dengan adanya almari itu tadi, maka dia boleh menawarkan kepada XXX yang lain almari yang sama. Kerana
Itulah perkara yang ingin diperlukan oleh semua X. Dia perlu letak buku contohnya. Jadi ada 100 X yang perlu, yang kena ada almari untuk letak baju ke, untuk letak buku ke dan sebagainya. Akhirnya dia akan tawarkan, okey, aku boleh siapkan untuk kamu almari yang begini, yang boleh meletak baju, boleh meletak buku. Macam mana? Kita boleh buat. Sebenarnya dia tak boleh buat sebelum tu, tapi kerana dia telah melalui proses tu tadi, sehingga dia telah memastikan sesuatu, maka dia tawarkan kepada orang lain. Orang kata okey, tapi kau kena bayar dengan aku upah yang perlu aku ambil sebab aku siapkan almari untuk kamu, dan juga kos-kos bahan-bahan yang perlu disediakan. Maka di situ datangnya jual beli. Maka di situ datangnya ekonomi kepada X dalam mewujudkan satu masyarakat. Maka kita lihat kat sini, semua itu berlaku kerana dasar keperluan bagi setiap individu, setiap X. Dan satu X membangunkan satu perkara dengan kreativiti dia, dan dia boleh menjadi sebagai suatu sumber ekonomi kepada dia, untuk ekonomi pada dia dalam melalui proses dalam lingkungan Z. Macam mana? Apa jadi? 1.32. 32? Tak kira soal jemaah? Itu dari tadi tak dengar lah Azan.